Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nur Irshaduddin Hasrum dan Sarofizah Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Negara Brunei Darussalam komited memastikan kualiti sistem penjagaan kesihatan anak-anak baru lahir dan kanak-kanak mudah diakses, berkualiti tinggi dan selamat. Kontingen negara diingatkan untuk sentiasa menjaga imej negara, menghindari menggunakan ubat atau suplemen diragui serta menjaga disiplin di mana sahaja berada. Negara Brunei Darussalam komited dalam memastikan kualiti sistem penjagaan kesihatan anak-anak yang baru lahir dan kanak-kanak mudah diakses, berkualiti tinggi dan selamat. Dalam perutusan sempena Hari Keselamatan Pesakit Sedunia, Menteri Kesihatan menegaskan kementerian tersebut akan sentiasa meneliti dan mempertingkatkan sistem penjagaan kesihatan di negara ini dengan pengemas kinian pelaksanaan dasar, garis pandu dan prosedur selaras dengan perkembangan semasa dengan mematuhi piawaian kesihatan yang tinggi. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar juga menekankan penerapan budaya keselamatan yang berterusan merupakan salah satu cara dalam mencegah kemudaratan kepada pesakit dengan memastikan setiap suara didengar dan setiap kesilapan dijadikan pengajaran. Ini bukan sahaja dapat mencegah kemudaratan dengan lebih berkesan, malahan dapat menjana perkhidmatan yang lebih cekap dan selamat. Objektif Hari Keselamatan Pesakit Sedunia pada tahun ini ialah meningkatkan kesedaran global mengenai risiko keselamatan dalam penjagaan anak-anak damit dan kanak-kanak di semua peringkat penjagaan kesihatan dengan fokus khusus kepada keperluan kanak-kanak, keluarga dan penjaga, menggerakkan pihak kerajaan, organisasi-organisasi penjagaan kesihatan, badan-badan profesional dan masyarakat untuk melaksanakan strategi yang mampan sebagai sebahagian daripada inisiatif keselamatan pesakit dan kualiti memperkasakan peranan ibu bapa dan penjaga dengan mempromosikan pendidikan, kesedaran dan penyertaan yang aktif dalam penjagaan kesihatan dan menyokong usaha untuk memperkukuhkan penyelidikan mengenai keselamatan pesakit dalam penjagaan anak-anak damit yang baru lahir dan kanak-kanak. Kementerian Kesihatan akan terus mengungkapkan strategi-strategi kebangsaan bagi memastikan sistem penjagaan kesihatan yang berkualiti tinggi dan selamat untuk semua lapisan masyarakat di negara ini. Antaranya, memperkasa amalan klinikal mengikut piawaian antarabangsa bagi mencegah bahaya daripada berlaku, memperkasa ibu bapa dan penjaga dengan pengetahuan yang cukup dalam penjagaan kesihatan anak-anak mereka, meningkatkan komunikasi dan kerjasama antara ahli-ahli profesional kesihatan dan memanfaatkan teknologi dan data, termasuk aplikasi kesihatan kebangsaan bagi meningkatkan pemantauan dan pengesanan awal risiko. Dengan tema penjagaan yang selamat untuk setiap anak damit yang baru lahir dan setiap kanak-kanak, ia membawa slogan keselamatan pesakit sejak dari awal. Tema dan slogan ini menekankan kepentingan meningkatkan langkah-langkah yang lebih tegas dalam melindungi anak-anak damit yang baru lahir dan kanak-kanak daripada sebarang kecederaan semasa mendapatkan rawatan atau penjagaan dengan berusaha untuk menghapuskan atau mengelakkan apa jua bentuk kemudaratan dalam penjagaan anak-anak damit yang baru lahir dan kanak-kanak.
Para atlet disaran untuk menunjukkan semangat kesukanan yang tinggi, bersaing dengan penuh maruah, mengangkat nama negara dengan penuh kebanggaan dan menjaga imej negara. Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan menyatakan demikian semasa majlis penyerahan bendera negara kepada kontingen negara Brunei Darussalam ke Sukan Borneo ke-6 2025 Kuching, Sarawak yang akan bermula pada 24 hingga 28 September. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Nazmi Muhammad juga menjelaskan penyertaan negara Brunei Darussalam dalam Sukan Borneo ke-6 2025 bukan sekadar acara sukan, bahkan sebagai platform bagi memantapkan persahabatan, perpaduan serantau dan penghargaan terhadap warisan budaya yang dikongsi bersama Sabah, Sarawak, Kalimantan dan wilayah Persekutuan Labuan, serta memartabatkan bidang sukan khususnya dalam pembangunan sukan. Majlis berlangsung pagi tadi di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Hindarilah dari menggunakan sebarang bentuk ubat-ubatan atau suplemen yang diragui kerana ia boleh memberikan kesan serius terhadap penyertaan atlet, malah menjejaskan nama baik negara Brunei Darussalam. Jadi, jagalah disiplin kita dan pamerkanlah tingkah laku yang baik, bukan saja di gelanggang, malah di mana saja habis kita berada. Bendera negara diserahkan kepada Awang Haji Muhammad Ros Fazilah bin Haji Yusli, Chef di Mission. Juga hadir Tuan Yang Terutama Datuk Muhammad Aini Atan, Pesuruh Jaya Tinggi Malaysia. Awang Anang Muhammad Fatur Rahman bin Anang Abdul Rahman dari Sekolah Arab Sultan Haji Hassanal Bolkiah muncul johan dalam pertandingan akhir Pidato Kebangsaan Brunei Darussalam diadakan bersempena dengan sambutan Bulan Bahasa 2025. Pertandingan berlangsung pagi tadi di Dewan Bahasa dan Pustaka Brakas. Lima peserta bertanding dengan tema meliputi isu kebahasan, kenegaraan, sosialisasi, ekonomi, budaya dan kecerdasan buatan. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Nazmi Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Tempat kedua dimenangi oleh Dayang Syafiqah Mumtazah binti Haji Muhammad Arifin dari Universiti Brunei Darussalam. Sementara Dayang Muslimah binti Mahadi, peserta persendirian, di tempat ketiga. Kualiti gerakan dakwah dapat dipertingkatkan melalui penganjuran seminar dakwah. Ikuti bahan berita mengenainya selepas ini. Teruskan bersama Berita Perdana. Seminar dakwah dan pameran menelusuri 40 tahun Pusat Dakwah Islamiah menutup tirainya petang tadi dengan sidang pleno dan penyampaian resolusi seminar. Majlis berlangsung di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Sidang pleno membentangkan kertas kerja bertajuk Memperkasa Peranan Pusat Dakwah Islamiah di Era Digital. Strategi dakwah terkini, relevan, realistik dan responsif, dan strategi dakwah terkini dalam kalangan non-Muslim. Kualiti gerakan dakwah dapat dipertingkatkan melalui penganjuran seminar dakwah seumpamanya dan mendorong perkembangan dakwah di negara ini seiring dengan keperluan semasa. Strategi dakwah berkesan peranan institusi keluarga, pendidikan dan budaya dalam pengukuhan nilai Islam di negara Brunei Darussalam
antara kertas kerja yang dibentangkan semasa seminar dakwah dan pameran menelusuri 40 tahun Pusat Dakwah Islamiah pada sebelah pagi. Seminar diadakan di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Para peserta mendengar beberapa lagi pembentangan kertas kerja termasuk Islamic Communication in Practice, a Critical Evaluation of Pusat Dakwah Strategi, pembentukan kriteria da'i muda berdasarkan tema Juzuk 29 Al-Quran, sorotan dari kitab Khawatir Quraniyah, karangan Dr. Amru Khalid dan pendekatan dakwah di Brunei Darussalam, perspektif dari kalangan mu'alaf. Turut dibentangkan ialah dakwah dan personaliti da'i, dakwah Islamiah menerusi media sosial, usaha, cabaran dan hala tuju dalam penyebaran dakwah dan peranan sekolah-sekolah agama dalam penyebaran dakwah di negara Brunei Darussalam. Pameran menelusuri 40 tahun Pusat Dakwah Islamiah menjadi detik bersejarah bagi seorang wanita berbangsa dusun apabila melafazkan 2 kalimah syahadah petang tadi. Majlis berlangsung di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Majlis pengislaman disaksikan oleh Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Dayang Rosnah binti Yusof, 30 tahun, kini dikenali sebagai Dayang Hanin Harishah binti Abdullah Yusof. Asia Inc. Forum menganjurkan Forum Thrive and 25 Town Hall. Forum berlangsung di sebuah hotel di Ibu Negara. Hadirin Yang Amat Mulia Pengiran Muda Dr. Abdul Fattah Ibni Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himah Wal Wakar, Pengiran Muda Muhammad Bolkiah, Pengerusi Bank Baiduri. Menumpukan kepada pembina perusahaan berpanjangan, forum turut dihadiri para pemimpin perusahaan, para pengusaha, kreatif dan belia dalam mendalami strategi bagi kemampanan, reka cipta ulang dan pertumbuhan serantau. Budaya menabung bukan sahaja ditanamkan dalam kalangan kanak-kanak normal, bahkan kanak-kanak istimewa juga perlu dididik dengan budaya tersebut. Justru Persatuan Kanak-kanak Cacat Kaca Negara Brunei Darussalam mengadakan projek Menabung Kaca 2025 fasa ketiga. Majlis penyampaian hadiah bagi projek berkenaan diadakan pagi tadi di Pusat Kaca Kampung Kiulap. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Datuk Paduka Haji Zainal bin Haji Momin yang dipertua Kaca. Projek sebagai usaha melibatkan peranan ibu bapa dalam membantu kanak-kanak, anak-anak mengurus kewangan mereka seawal mungkin. Projek yang bermula sejak tahun 2011 dilaksanakan dalam fasa 5 tahun sekali. Setakat ini, 91 kanak-kanak terlibat dalam projek berkenaan yang mencatatkan jumlah simpanan lebih RM173,000. Memberitahu nama-nama bagi memberi peluang kepada usahawan tempatan mempromosikan produk dan menjana pendapatan sampingan. Majlis Perundingan Kampung Bunut Perpindahan mengadakan Bazar Usahawan dikendalikan dengan kerjasama Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Bazar berlangsung di Dewan Muhibbah Jabatan Daerah Brunei dan Muara. 50 buah petak jualan disediakan yang menawarkan pelbagai produk makanan dan minuman. Di samping menggalakkan budaya keusahawanan dalam kalangan masyarakat, bazar seumpamanya juga berobjektif menyediakan platform pemasaran kepada usahawan kecil dan sederhana serta menonjolkan syarikat-syarikat pemula dengan produk yang dipasarkan. Bazar dibuka sehingga esok dari pukul 7.30 pagi hingga 4.30 petang. Peluang penjagaan kepada usahawan yang kecil dan sederhana, tempatan dan asing, kemudian bakal-bakal usahawan
dan menyediakan platform lah untuk peniaga yang baru bermula untuk menjana pendapatan. Alhamdulillah meriah sekali, ramai sekali pengunjung, ada juga yang daripada luar negeri datang ke sini untuk membeli. Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan JIPK mengingatkan orang ramai, terutamanya warga negara asing, bahawa tinggal lebih masa di negara ini merupakan satu kesalahan dan jika sabit kesalahan boleh membawa kepada hukuman penjara dan sebatan. Peringatan dibuat susulan 3 warga negara asing dikenakan hukuman penjara kerana tinggal lebih masa di negara ini setelah PAS Imigresen mansuh. Joanne Besa Umipik, warga negara Filipina berusia 56 tahun, dijatuhi hukuman penjara selama 9 bulan dan denda sebanyak RM1,000 sebagai ganti kepada sebatan. Walau bagaimanapun, individu tersebut gagal membayar denda dan dikenakan hukuman penjara selama sebulan, menjadikan jumlah hukuman penjara kepada 10 bulan. Muhammad Oasim Mia, warga negara Bangladesh berumur 34 tahun, dijatuhi hukuman penjara selama 10 bulan dan 3 kali sebatan. Dan Ahmad Fauzi, warga negara Indonesia berumur 43 tahun, mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 6 bulan dan 3 kali sebatan. Bahagian industri dan ekosistem perniagaan melalui Unit Sukatan dan Timbangan SDT di bawah Kementerian Kewangan dan Ekonomi menjalankan operasi penguatkuasaan ke atas gerai-gerai jualan perayaan bermusim sempena Hari Keputeraan Kebawah Dulia Maha Mulia ke-79 tahun. Lawatan pemeriksaan mengejut itu merupakan tindakan rutin dalam memastikan sebarang penggunaan alat sukat dan timbang bagi tujuan perdagangan adalah sah, tepat dan berdaftar selaras dengan Akta Sukatan dan Timbangan 1983 Penggal 151. Hasil operasi yang dijalankan di sekitar Bandar Seri Begawan didapati 19 unit alat sukat dan timbangan bagi tujuan perniagaan didapati gagal mematuhi Akta Sukatan dan Timbangan 1983 Penggal 151 iaitu menggunakan alat sukat dan timbang yang tidak berdaftar. Para pemilik alat sukat dan timbang yang gagal mematuhi akta dan peraturan sukat dan timbang telah dikeluarkan notis peringatan iaitu dikehendaki untuk hadir ke pejabat unit SDT dalam tempoh 7 hari dari tarikh notis dikeluarkan. Para peniaga dan pengguna alat sukat dan timbang disaran untuk sentiasa mematuhi peraturan-peraturan penelitian alat-alat sukatan dan timbangan 1994 di bawah Seksyen 3-2. Pertanyaan lanjut hubungi unit SDT melalui email sdt@mofi.gov.bn atau melalui talian 238 3142.